Hai semua, Assalamualaikum dan salam sejahtera cikgu ucapkan kepada semua warga Maya yang cikgu sayangi sekalian. Okey, hari ini berjumpa lagi dalam siri ulang kaji sejarah berfokus SPM Daerah Petaling Utama. Saya, Cikgu Azila dari SMK Bandar Utama Damansara 3 akan membuat sedikit perkongsian dengan anak-anak sebagai persiapan untuk menghadapi peperiksaan SPM tidak lama lagi. Tetapi sebelum itu, cikgu nak bagi tahu kepada semua, untuk makluman semua, program USB pertama ini merupakan usaha sama antara jurulatih utama daerah mata pelajaran sejarah dan unit sains sosial sektor pembelajaran PPD Petaling Utama yang diterajui oleh Puan Nurin binti Zakaria selaku timbalan PPD sektor pembelajaran. Selain itu juga, cikgu ingin mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada pengetua kesayangan cikgu, iaitu Puan Hajah Ros binti Rizan, kerana beliau sudi memberi keizinan kepada cikgu untuk turut bersama-sama dengan kamu berkongsi dalam program ini. Okey, tanpa melengahkan masa, jom kita mulakan perkongsian sesi ulang kaji pada hari ini. Pada hari ini, cikgu akan berkongsi dengan kamu sejarah tingkatan 4, bab 9, Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu 1957 dengan memfokuskan kepada subtopik 9.2 iaitu peranan Suruhanjaya Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu. Jadi dalam subtopik ini kamu akan mempelajari yang pertama, siapakah anggota Suruhanjaya Perlembagaan Persekutuan ini? Yang kedua, kamu akan belajar terma rujukan dalam Suruhanjaya ini menjalankan peranan mereka. Dan yang ketiga, kamu akan mengetahui apakah gerak kerja yang dilakukan oleh Suruhanjaya ini dalam merangka Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu yang merdeka. Jadi ketiga-tiga topik ini kamu akan berjaya kuasai sekiranya kamu bersama dengan cikgu sehingga habis siaran. Okey, jadi sebelum kita mulakan ulang kaji, cikgu nak ajukan satu soalan yang mudah untuk kamu semua. Cikgu yakin, cikgu pasti soalan ini memang kamu boleh jawab. Jadi apakah soalannya cikgu? Okey, soalannya berbunyi, berikutan persetujuan di London, satu Suruhanjaya telah pun ditubuhkan pada 8 Mac 1956. Namakan Suruhanjaya tersebut. Alah cikgu, soalan senang. Kami sedang makan pun boleh jawab. Ya ke? Alright. Kalau dah ada jawapan, tunggu. Bagi cikgu explain dahulu. Alright? Okey, sabar. Jadi sebelum cikgu bagi jawapan, cikgu jelaskan sedikit berkaitan dengan Suruhanjaya ini. Okey, berikutan persetujuan yang telah pun dicapai di London pada 8 Mac 1956 dan juga telah mendapat persetujuan daripada Raja-Raja Melayu, Kerajaan British telah pun mengambil keputusan untuk menubuhkan satu jawatan kuasa yang dikenali sebagai Suruhanjaya Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu, ataupun kamu familiar dengan nama Suruhanjaya Red. Yes, so itu adalah jawapan kepada soalan yang cikgu tanya tadi. So jawapan dia apa? Nama Suruhanjaya tersebut ialah Suruhanjaya Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu, atau you all juga boleh tulis Suruhanjaya Red. Betul kan jawapan? Very good. So, ada cikgu jawapan senang, soalan senang. Cikgu bagi soalan yang sedikit susah. Okey, yang merujuk kepada topik seterusnya. Soalan cikgu yang kedua, jelaskan tugas Suruhanjaya Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu. Tugas, apa tugas Suruhanjaya ini? Okey, tak tahu? Cikgu akan bagi tahu kamu. Okey, dalam pada Suruhanjaya ini telah pun ditubuhkan pada 8 Mac 1956. Tugas yang mereka laksanakan, yang mereka buat adalah pada akhir bulan Jun 1956. Jadi apa yang mereka buat? Mereka membuat 3 tugas. Yang pertama adalah membincangkan. Yang kedua, menyusun. Dan yang ketiga, merangka.
cikgu bincang, susung, rangka apa? Ya, mereka membincangkan, mereka menyusun dan mereka merangka Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu yang merdeka untuk kita ikuti. Alright, so itu adalah jawapan kepada soalan yang cikgu tanya, iaitu soalan kedua. Okey, seterusnya dah tahu nama Suruhanjaya, dah tahu apa tugas mereka. Sekarang kita kenali anggota-anggota yang ada dalam Suruhanjaya Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu atau Suruhanjaya Red. So, Suruhanjaya Red ini dianggotai oleh 5 orang ahli. Pengerusinya ialah Lord William Reid ataupun you panggil sebagai Lord Reid. So Lord Reid ini datang dari Britain. Itu anggota pertama. Lord Reid dibantu lagi oleh 4 orang anggota dalam Suruhanjaya ini. So anggota kedua ialah Sir Ivor Jennings juga dari Britain. Anggota ketiga ialah Sir William McKell dari Australia. Anggota keempat Hakim B. Malik dari India dan anggota terakhir ataupun anggota kelima ialah Hakim Abdul Hamid dari Pakistan. Jadi kelima-lima orang anggota dalam Suruhanjaya Red ini merupakan mereka yang sangat pakar, sangat berpengetahuan dalam bidang perundangan. Sebab itulah mereka dipilih untuk menjalankan tanggungjawab yang besar ini. Jadi jangan lupa kamu kena ingat 5 anggota dalam Suruhanjaya Red. Alright. So setakat ini boleh lagi bersama dengan cikgu? Kalau boleh, jom kita pergi kepada tajuk seterusnya. Okay, so tajuk seterusnya macam biasa, cikgu akan tanya dulu soalan supaya kamu tahu jawapan dia. Selepas ini cikgu terangkan. Okay, so soalan yang ketiga ialah jelaskan terma rujukan Suruhanjaya Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu dalam menjalankan peranannya. So soalan ini dia merujuk kepada terma rujukan Suruhanjaya Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu ataupun cikgu panggil nama famous dia Suruhanjaya Red. Sebab Suruhanjaya Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu tu panjang. So kita panggil dia Suruhanjaya Red. So ada 7 terma yang kamu kena tahu. So 7 terma inilah yang menjadi rujukan kepada Suruhanjaya Red dalam menjalankan peranan dia. So terma yang pertama ialah memeriksa aturan perlembagaan yang wujud di seluruh tanah Melayu. Dia kena periksa. Tetapi pada masa dia periksa, dia mesti mengambil kira kedudukan dan martabat Ratu England dan juga Raja-Raja Melayu. So itu terma rujukan pertama. Yang kedua ialah memberikan cadangan terhadap perlembagaan persekutuan sebagai satu unit tunggal, bebas dan berkerajaan sendiri berdasarkan kepada prinsip demokrasi berparlimen yang dibantu oleh 2 Dewan Perundangan. So sekarang ini kalau kita belajarkan Dewan Perundangan kita terdiri daripada Dewan Rakyat dan Dewan Negara. So itu adalah terma yang kedua. Terma yang ketiga ialah mewujudkan kerajaan pusat yang kuat tetapi kerajaan negeri juga mempunyai autonomi tertentu. Terma yang keempat, melindungi kedudukan Raja-Raja Melayu sebagai raja berperlembagaan di negeri masing-masing. So tidak mengecualikan 9 lagi orang raja-raja yang ada dalam tanah Melayu. Terma yang kelima, mencadangkan satu jawatan bagi ketua negara iaitu yang di-Pertuan Besar. Tetapi jawatan ini telah pun ditukar kepada yang di-Pertuan Agong bagi Persekutuan Tanah Melayu. Jadi tukar nama. Terma yang keenam ialah mengadakan satu bentuk kewarganegaraan bagi Persekutuan Tanah Melayu. Dan yang terakhir, terma rujukan yang terakhir ialah menjaga kedudukan istimewa orang Melayu dan juga kepentingan sah kaum lain di Tanah Melayu. So itu merujuk kepada 7 terma yang menjadi rujukan Suruhanjaya Red dalam melaksanakan peranannya. So tolong ingat, cikgu pasti kamu mampu untuk mengingatnya sebab dia tak susah. Alright, so seterusnya kita pergi kepada subtopik 9.2 yang terakhir iaitu gerak kerja Suruhanjaya Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu.
Tadi peranan yang sekarang ini adalah gerak kerja. Apa yang mereka lakukan dalam membincang, menyusun dan merangka Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu. So di sini dalam gerak kerja ada 3 kerja yang mereka lakukan. Tak banyak, 3 sahaja. Jadi cikgu tahu kamu mampu untuk menghafalnya, mengingatnya. Okey, so kita pergi kepada gerak kerja yang pertama. Gerak kerja yang pertama ialah Suruhanjaya ini telah meminta cadangan daripada semua penduduk Tanah Melayu yang berminat. Mereka yang berminat sahaja. Jadi, mereka yang berminat boleh bagi cadangan secara lisan ataupun bertulis. Jadi, Suruhanjaya ini akan menerima memorandum bertulis daripada pelbagai pihak untuk diteliti dan dikaji. So, itu gerak kerja pertama. Seterusnya, kita pergi kepada gerak kerja kedua. Gerak kerja kedua ialah Suruhanjaya ini meneliti kedudukan perlembagaan bagi negeri dalam Persekutuan Tanah Melayu. Mereka juga pergi menghadap Raja Melayu, Menteri Besar, penasihat British dan juga pegawai negeri untuk meminta cadangan dan juga pandangan. Seterusnya mereka juga mengadakan mesyuarat dan melawat negeri-negeri Melayu serta negeri-negeri Selat. Jadi kita pergi kepada gerak kerja yang terakhir, yang nombor 3, iaitu mereka telah mengadakan persidangan untuk membincangkan pelbagai isu yang telah berjaya mereka kumpulkan. Selain itu, sebanyak 118 perjumpaan telah mereka hadiri, telah mereka adakan sepanjang bulan Jun sehinggalah bulan Oktober 1956. Lama kan? Maksudnya nak merangka sebuah perlembagaan ini bukan mudah. Mengambil masa yang sangat lama. Komitmen yang sangat tinggi. So itulah yang dilakukan oleh Suruhanjaya Red ini. Okey, so yang terakhir ialah mereka juga mengkaji, membuat laporan serta cadangan dalam membentuk sebuah perlembagaan yang merdeka bagi Persekutuan Tanah Melayu, iaitu negara kita. Okey, so itu merupakan subtopik 9.2 yang telah cikgu terangkan kepada kamu. Faham? Boleh? Dalam SPM? Boleh? Alright, so very good. So sekarang sebagai rumusan kepada perkongsian kita pada hari ini, apa yang kamu pelajari? Okey, so sebagai rumusannya, Suruhanjaya Perlembagaan Persekutuan dia telah berunding dengan pelbagai pihak dalam menyuarakan pandangan, pendapat bagi membentuk sebuah negara Tanah Melayu yang merdeka. Selain itu, mereka telah menunjukkan sikap prihatin, sikap terbuka dalam menggubal Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu yang merdeka. Jadi itu merupakan rumusan kepada tajuk kita pada hari ini. Tapi belum lagi tamat. Sekarang masa untuk cikgu menguji kefahaman anda. Okey, dah bersedia? Cikgu uji dengan soalan yang tahap kesukaran dia 3. 3 je cikgu, bukan 10. 3 ya. Jadi soalan dia, dah ready? Kalau dah ready, cikgu bagi tahu soalan. Huraikan kepentingan rakyat menghormati perlembagaan negara. 4 markah. 4 markah saja. Ada idea? Cikgu saya ada idea. Ada idea? Ada idea. Very good. Maksudnya kamu faham dengan topik yang kita buat ulang kaji bersama-sama. Jadi tanpa membuang masa, cikgu tunjuk kepada kamu contoh cadangan jawapan yang kamu boleh buat untuk menjawab soalan ini. Jadi, kepentingan rakyat menghormati perlembagaan negara ialah, jangan lupa ya, kena menjawab dahulu soalan. Barulah bagi fakta kamu. Ialah untuk menjamin kestabilan politik dan sistem pentadbiran yang cekap dan berkesan. Apa dia punya fakta? Menjamin kestabilan politik, cekap dan berkesan. Dah dapat 2 markah. Selain itu, dapat menjamin keselamatan negara dan kesejahteraan rakyat. Yang ketiga, perlembagaan menentukan hak asasi rakyat seperti kebebasan bersuara, kebebasan beragama dan pemilikan harta. Di situ kamu bagi contoh kepada kamu punya fakta nombor 2.
Dan yang seterusnya ialah perlembagaan dapat mengelakkan penyalahgunaan kuasa dalam pemerintahan. Itu penting. Okey. Jadi kesannya keadilan sosial antara kaum terjamin sekaligus dapat memupuk perpaduan nasional dan mempertingkatkan pembangunan negara. So terima kasih cikgu ucapkan kepada semua, kepada anda khususnya kerana sanggup bersama-sama dengan cikgu dalam sesi ulang kaji pada hari ini. Sehingga berjumpa lagi di lain waktu. Assalamualaikum. Bye-bye.